الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin sedang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran, puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi pada minggu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan ruang masa kepada kita untuk sama-sama duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersempena dengan syiar pada hari Jumaat yang merupakan syiar kefarduan ke atas setiap muslim, khususnya lelaki, untuk menunaikan kefarduan Jumaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-19, 18-19 itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya hanya saja yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala man amana billahi wal yawmil akhir, iaitulah mereka yang sentiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kedua-dua ini keimanan yang kita tidak nampak, tetapi kita mengimani bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat itu ada. Wa aqama as-salat wa ata az-zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, iaitu beriman kepada benda yang nampak. Kita mendirikan salat dalam keadaan orang boleh lihat kita salat. Kita bayar zakat, mengeluarkan zakat, orang nampak kita bayar zakat, dan orang nampak kita mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka yang tidak takut selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan golongan inilah yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendoakan agar di kalangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ini, maka salah seorang di antara mereka adalah kita yang akan mendapat syafaat dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat insya-Allah. Baik, insya-Allah pada minggu ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita dalam surah An-Naba, yang kembali ayat-ayat yang masih berbagi dalam surah An-Naba, yang mana kita telah membincangkan beberapa ayat dalam surah An-Naba sehingga ayat yang ke-20, "Wasuyiratul jibalu fakanat saraba." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung firman-Nya pada ayat 21 hingga ayat 30 dalam surah An-Naba ini. Khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang balasan bagi mereka yang durhaka dan mereka yang mengingkari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut firman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka Jahannam telah menjadi tempat mengintai. Neraka mengintai orang yang memasuki atau bahkan yang menghuninya. Dimaksudkan mengintai di sini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga neraka, melihat calon-calon yang akan menghuni neraka. Kalau kita bahasa kita mudah zaman selfie ini, kita pakai usha tengok siapa yang layak masuk neraka. Jadi malaikat melihat calon-calon yang masuk dalam neraka.
Bayangkan kalau kita buat suatu perkara orang lain tengok, apa yang kita akan buat? Contohnya solat. Bila kita solat, kita nampak, oh, makam mertua kita ada dalam masjid. Apa yang kita buat? Lepas solat, lepas solat, tak pagi solat. Sebab apa? Semangat nak tunjuk pada makam mertua ni kita orang yang baik. Tetapi kalau kita buat jahat, kalau orang tengok, apa perasaan kita? Kita rasa takut, gemuruh, dan seumpama yang menyebabkan kita rasa tidak senang dulu. Begitulah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan inna jahannam, sesungguhnya neraka merupakan suatu kemestian yang mereka akan melihat sesiapa yang akan masuk dalam neraka. Inna jahannam kanat mirsada lil-taghina ma'aba, iaitu neraka bagi mereka, golongan orang-orang yang derhaka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tempat yang paling layak untuk mereka kembali adalah neraka. Labithina fiha ahqaba, yang mana mereka yang bakal menghuni neraka ni bila masuk dalam neraka, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya dalam jangka masa yang lama. Ahqaba ni bermaksud abada, tufidu abada, membawa maksud selamanya. Masuk saja dalam neraka, tak ada peluang dapat keluar. Gitu Allah Ta'ala nak tunjuk. Labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wa la syaraba. Allah tak masuk dalam neraka, tidak merasakan di dalamnya sejuk, bahkan tidak ada minuman. Kalau nak orang yang mati, cerita pada minggu lepas dalam khutbah, apabila Rasulullah SAW ziarah ke rumah Abu Salamah, di saat Abu Salamah ni diambang sakaratul maut, maka Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah, wahai Allah, ampunkanlah Abu Salamah, warfa' darajatahu minal mahdiyyin, waghfir lana wa lahu ya arhamar rahimin. Ampunkanlah dia, ampunkanlah kami, wahai Allah. Maka Allah Subhanahu Nabi SAW nak tunjuk kepada kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seolah-olah satu kefarduan dan kemestian bagi kita. Maka cara yang Nabi sebut menyebabkan kita rasa walaupun orang lain yang nak mati bukan kita, tetapi kita turut merasakan bahawa ya Allah, sesungguhnya aku akan ikut dia esok-esok. Di sini dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala sebut la yadhuquna fiha bardan wala syarab, tidak ada di dalamnya, yakni neraka, bagi mereka yang menghuninya sifat ataupun perasaan ataupun rasa sejuk dan minuman. Sebab itulah kita doa kepada orang mati, Allah maghfir lahu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa arsilhu bil ma'i wal thalj wal barad. Ya Allah, basahilah dengan air, bil ma'i wal thalj, dengan salji, wal barad, dengan sejuk. Kita nak mandikan jenazah pun tak boleh guna air yang terlalu panas, tak boleh guna air yang terlalu sejuk. Walaupun jenazah tersebut sudah meninggal, sudah mati, kenapa? Itu pada jasad yang memberi kita. Maka dalam neraka tak ada istilah sejuk ni. Dah lah, kalau tak sejuk, confirm lah panas. Macam kita lah dalam masjid, kalau tak buka aircon ada tak buka, sifat aircon adalah mensejukkan atau menyejukkan. Tapi disebabkan kita tak buka, menyebabkan kita rasa panas. Bila panas kita rasa tidak selesa. Dan yang kedua, bila panas kita rasa dahaga. Dah lah tak sejuk, ada air pula nak minum. Maka Allah Ta'ala sahut illa hamiman wa massaqa, melainkan air yang mendidih, yakni air nanam. Allah, siapa nak minum? Dan air TO ais. Kalau yang semalam punya orang kat pada kita pun kita tak tahu aku nak minum. Apatah lagi ni Allah Ta'ala sebut illa hamiman wa massaqa, melainkan air yang mendidih, yakni air nanam. Jazaa'an wifaqa, demikianlah balasan yang setimpal bagi. Sebab itu teguran ini menyebabkan kita rasa makin dekat dengan Allah
supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi usian kita pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wa bihadza wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.